Dan inilah yang Imam Muslim yang penulis Sahih Muslim dia kata dalam mukadimah dalam buku dia kata apa? Kadang-kadang ada hadis yang dia ambil pada orang lain lah, disebut tu. Kadang-kadang ada hadis yang palsu tersebar melalui orang yang soleh. Dia tulis dalam mukadimah buku dia Sahih Muslim. Sebab tu bagi penuntut ilmu yang boleh membaca buku Sahih Muslim, bacalah mukadimah Sahih Muslim. Amat penting, amat cantik. Imam Muslim kata apa? Kadang-kadang hadis tu palsu, tak betul. Masalah tersebar kerana apa? Kerana orang yang soleh yang beritahu, kerana dia tak tahu, dia silap. Dia silap. Sebab tu kadang ada orang cakap dalam Quran ada begini, dalam hadis ada begini, dia tersilap, tapi dia muka dia baik, dia orang yang baik, orang terima. Jadi bagaimana ulama hadis nak detect benda ni? Pertama dengan melihat kandungan tu, kena tak dengan Quran, kena tak dengan agama. Yang kedua, mereka buat perbandingan dengan orang lain yang sama-sama belajar hadis dengan orang tersebut. So konten tu boleh dikenal pasti. Maknanya, kalau saya bagi contoh, pada malam ni saya bercakap, saudara mendengar. Tiba-tiba seorang dia cakap satu benda yang semua orang tak pernah ingat pun. Ustaz tak pernah sebut benda ni. Dia cakap seorang ingat. So kemungkinan dia apa? Pertama, dia ingat, yang lain tidur. Ada kemungkinan kan? Dia dengar, yang lain tak dengar, kemungkinan. Dia catat, yang lain tak catat, kemungkinan. Tapi ada kemungkinan yang lepas tu dia silap kan? Dia silap dan orang lain betul. Ini yang ulama hadis cek berkali-kali. Maknanya kalau kita hidup zaman ulama hadis tu, dia bukan senang-senang nak terima kita main depan dia, Assalamualaikum, saya ada hadis nak. Dia pun main, saya tulis. Dia akan tulis dan dia akan tengok muka kita, dia akan tengok hadis ni, dia tengok semua, baru dia akan simpan. Itu yang dibuat oleh imam-imam hadis zaman dulu, termasuklah Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibn Hibban, semua imam-imam besar ni. Yang mana saya, insyaAllah, saya kalau ada rezeki malam esok saya akan datang juga untuk mendengar Ustaz Rodin cakap, dan saya akan bagi senarai nama-nama ulama hadis yang kita boleh jadikan sebagai panduan. Nama-nama ni kita kena tahu jugalah sedikit imam-imam ni, sampai ke tahap mereka akan tengok semua benda tentang hadis tersebut. Sebagai contoh, saya sebut malam tadi dekat satu, bila saya sebut dekat orang lupa, ingatan tak kuat. Ada satu kuliah saya sebut Imam Ibn Hibban pernah pergi sesuatu tempat, jumpa seorang guru hadis. Ibn Hibban dia meninggal 354 Hijrah. Dia zaman selepas Imam Bukhari, 354 Hijrah. Imam Ibn Hibban, ya dipanggil Imam Ibn Hibban Al-Busti. Kawan saya seorang dia kata dia Ibn Hibban Al-Basuti. Tu dia orang Besut. Dia kata aku Ibn Hibban tu slang, seling-selingan. Jadi dia kata Imam Ibn Hibban pernah jumpa seorang guru hadis, di mana ayah orang itu seorang yang terkenal dalam hadis. Dia jumpa anak, tak sempat jumpa ayah. Apa lagi Ibn Hibban ni ulama hadis, seronok. Okey, aku nak ambil hadis. Orang ni pun buka dekat dia satu kitab dan baca. Dia dengar macam pelik. Dia macam hadis ni. Ni kata ni akal seorang imam hadis. Dia bukan dengar je. Maka dia pun mana tengok je. Tengok buku. Tengok je. Kenapa ada tulisan ni ada lain-lain? Apa maksud lain-lain? Dakwat tu ada yang lama, ada yang baru. Dia boleh detect dakwat tu. Ini macam lama ni, ni lama. Ini geng-geng arkeologi dia boleh buat lah. Zaman sekarang ni kita tengok sama cetak printer kan. Zaman tu tulis dengan tangan. Macam lama, tulisan ni macam lama, yang ni baru ni. Apa cerita sebenarnya ni? Akhirnya dia sesat-sesat. Rupanya yang depan dia ni menambah-nambah buku ayah dia. Hadis ayah dia tu dia tambah-tambah suka hati dia. Imam Ibn Hibban dah boleh detect daripada awal, dan dia ragu-ragu pada awal, dan dia buktikan lepas tu. Inilah yang berlaku sejak dulu. Sebelum Ibn Hibban, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad semua, Imam Syafi'i semua, mereka ni dah detect, dah ada satu kemampuan untuk mengesan. Sama juga dengan orang yang declare, dia kata aku pernah belajar dengan seorang guru hadis. Dia akan tanya, kau belajar dekat mana? Kat tempat sekian. Okey, betul, tempat tu okey, betul. Tahun bila? Tiba-tiba beritahu tahun tu, dah meninggal lah. Kau membawa bila? Dia detect sampai tahap tu. Dan ada yang kantoi teruk sungguh. Kisah yang semua kita tahu dalam mustalah hadis disebut juga. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in pergi belajar hadis dengan seorang guru yang tak dikenali sangat. Dia singgah dengar
Guru tu kata apa? Aku ambil hadis ni daripada Ahmad dan Yahya. Ni yang depan ni. Kan tu. Tapi tak apa, dia orang relax tu. Habis semua dia pergi jumpa. Tadi Tok Syekh kata ambil daripada Ahmad dan Yahya, Ahmad bin Hanbal yang bermain. Saya Ahmad bin Hanbal yang bermain. Kami tak nak sebut hadis ni. Apa yang kata dia cakap? Dia nak lari, nak cover. Ingat hang suara nama Ahmad bin Hanbal. Habis. Jadi Ahmad bin Hanbal tutup muka dia, kata dia kata balik. Jadi ini teruk punya orang. Maksudnya dah kantoi pun tak mengaku lagi. Nah, cerita lah kan. Dia kata saya ambil Ustaz Alam tu Aziz. Saya pun jumpa dengan saya Alam tu Aziz. Ingat hang suara Alam tu Aziz. Tak apa balik dulu. Sampai tahap tu nak cover diri tu. Itu maksudnya ulama hadis zaman dulu dia tak hanya tengok nampak baik boleh ambil tak. Jadi pertamanya ialah mereka tak mengabaikan aspek konten. Terbukti mereka menolak hadis-hadis yang disampaikan oleh orang yang nampak macam baik, yang okey, tapi tersilap dalam menyampaikan. Ini bukti yang amat nyata. Sebab itu Imam Al-Bukhari dan Muslim memilih hadis-hadis tersebut dan meletakkannya sebagai sahih, dan menolak beberapa hadis yang lain walaupun kadang-kadang nampak macam sahih pada kita. Dia lebih mengetahui. Bila kita cek balik, rupanya ada masalah, ada sudut-sudut yang lain. Dan yang kedua, bagaimana kita nak memahami maksud hadis. Ini panduan yang paling penting yang saya nak akhiri pada malam ini, iaitu seorang penuntut ilmu hadis untuk mengetahui asas dalam memahami benda ini. Pertamanya kita kena faham bahawa hadis mempunyai maksud yang mendalam kadang-kadang, dan kadang-kadang mempunyai maksud yang jelas. Dia sama juga lebih kurang macam tafsir Quran. Kita kadang-kadang baca terjemahan Quran, kita faham kan? Sesungguhnya Allah Maha mendengar, waktu kita boleh faham. Tapi kadang setengah ayat kita tak faham. Contohnya ayat yang kata sesungguhnya orang kafir itu, wahai Muhammad, sama sahaja engkau seru atau engkau tidak seru, mereka tak akan beriman. Kita pun macam tak ada faedah dakwah ni. Kita silap faham. Rupanya ayat itu cerita lain, khusus cerita lain. Ataupun Allah ampun semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah ampun semua, Allah mengampun semua dosa. Ayat lain kata pula Allah ampun semua kecuali syirik. Kita tadi kata semua, ini kata syirik tak ampun. Maka inilah mulu kepada tafsir huraian. Dengarlah radio IQ Ustaz Azhar. InsyaAllah boleh faham. Dia cerita elok Al-Quran tu maksud apa kan? Kita time tu duduk bawa kereta, buka dengar. Okey, hadis pun sama. Kadang-kadang jumpa hadis yang nampak macam clear, tuntutlah ilmu, sampai ke negeri Cina, kita pun cakap itulah maksud. Rupanya palsu kan? Maksud best tapi tak benar. Tapi nak serta maksud. Hadis ni pula, siapa yang melalui jalan untuk ilmu, contoh malam ni siapa yang datang masjid ni, susah payah datang, Allah mudah untuknya jalan ke syurga. Hadis Sahih Muslim. Kita pun okey, aku fahamlah siapa yang betul-betul pergi, dia mudah menuju syurga. Tapi ada hadis yang kita baca dan kita terpinga-pinga, tak faham. Inilah penting memahami disiplin ulama hadis menguraikan hadis. Jadi seorang penuntut ilmu mesti mengetahui bahawa hadis ni ada. Pertama kali kita tahu ada hadis yang susah nak faham, ada hadis yang mudah. Baik, yang susah nak faham, apa yang kita nak buat? Pertamanya, kita kalau boleh merujuk kepada huraian ulama terhadap hadis tersebut yang mengandungi pelbagai cara. Antaranya ialah kita membuka huraian-huraian yang terkenal. Okey, contoh kita jumpa hadis Sahih Bukhari. Yang terkenal menggunakan Sahih Bukhari ialah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Fathul Bari, yang saya rasa dah boleh terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia panjang, ada panjang dalam bahasa Arab pun panjang kan. Muqaddimah dia pun tak Arab baca. Dia banyak best muqaddimah dia, cerita macam. Okey, mencari huraian yang terkenal dan terkemuka. Kenapa? Karena kadang-kadang huraian ni kita tak tahu datang dari mana, susah juga. So kita kena tahu. Yang kedua ialah sebab cara yang penuntut ilmu yang lebih mendalam boleh buat, iaitu mengumpulkan beberapa huraian, membuat perbandingan beberapa huraian. Saya beritahu ikut level ni, sebab saya tahu yang datang ni tak semua sama level. So kita bagi penyelesaian yang jelas. Ada setengah kata, Ustaz, saya take Yahoo Google. Itu terpulang lah. Kalau dipercayai sumber dia, kita tahu tak apa. Boleh masukkan juga, type Google kan, type hadis tu
kan, apa agaknya keluar blog mana ke, web mana ke, English ke, ada banyak juga yang orang hadis kan, macam Islam web ada English kan, Islam online, Islam way, Islam today, dia ada banyak yang bagus. Itu paling basic, kita cari dan kita tahu dari mana dia datang. Bagi yang level lebih sikit, dia boleh buat perbandingan, rujuk beberapa huraian kan, beberapa huraian. Yang lebih mendalam lagi level dia boleh juga mengumpulkan hadis-hadis yang sama tajuk dengan hadis tersebut untuk dia memahami. Contohnya, saya jumpa satu hadis, contoh tentang kita kata solat. Yang lebih detail ialah apa? Tentang baca Fatihah dalam solat. So saya cari lagi hadis lain, ada tak yang sama tajuk baca Fatihah dalam solat? Saya kumpulkan semua, tengok. Ini satu benda yang dibuat oleh para ulama zaman-zaman, dipanggil mengumpulkan hadis dalam satu tajuk untuk memahami. Contoh mudah kita bagi apa? Ada hadis yang kita jumpa melarang minum berdiri, dan ada juga hadis bila kita cari yang menunjukkan boleh minum berdiri. Kalau kita tak kumpulkan, kita tak jumpa kan? Kita akan cakap, minum berdiri tak boleh lah, sebab ni larangan ni, tak boleh. Nanti dulu kita cek dulu, ada punya Nabi pernah minum berdiri, dan ada sahabat minum berdiri. Bila orang tegur dia kata, aku memang nak tunjuk mengatakan boleh minum berdiri. Bila kita tengok balik, rupanya boleh minum berdiri, cuma duduk lebih baik. Itu jadi mana cara yang lebih mendalam saya jalankan ialah mengumpulkan hadis dalam satu bab yang sama. Ini dibuat oleh ulama sejak dulu. Dan yang paling penting sekarang ni ialah tafsiran hadis tu jangan pisahkan daripada tafsiran fiqh. Itu yang paling penting saya nak sebutkan pada malam ini. Jangan kita asingkan. Sebagai contoh, seorang penuntut ilmu yang mengetahui, dia akan cek sama-sama. Ini kalau dia mampu lah. Dia akan cek pertama, apa kata ulama hadis menguraikan hadis ini, dan yang kedua, apa kata ulama fiqh madhab menguraikan hadis ini. Inilah yang berlaku sebenarnya. Sebab kadang-kadang ulama fiqh dan madhab ni ulama hadis, dia dalam masa sama dia imam. Contohnya Imam Syafi'i, Imam Malik, imam-imam ni semua imam hadis. Sebab tu Imam At-Tirmizi sebagai contoh, saya bagi sebagai contoh untuk mendekatkan benda ni. Kalau kita baca Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi, macam saya dah buat di Bandar Usiwan, dan mungkin tempat lain ada ustaz yang buat. Bila kita belajar sama-sama hadis Tirmizi, kita akan jumpa Tirmizi akan sebut, lepas dia sebut hadis, dia sebut kata Imam Ahmad begini-begini, kata Imam Syafi'i begini-begini, kata Imam ni begini. Inilah cara yang cantik, iaitu menggabungkan fiqh imam-imam madhab ini dalam memahami hadis tersebut. Macam mana nak cari kalau bagi level yang paling awal, yang paling basic? Ya Google lah. Ataupun tanya orang yang mengetahui. Tanya ustaz, tanya ustazah, tanya orang yang mengetahui. Kita ada ramai orang yang tahu tentang hadis, yang kadang-kadang kita kena cari dia. Macam ulama dulu mencari guru-guru hadis. Kalau tak cari, tak jumpa. Kita cari dia, tanya ustaz. Zaman sekarang tak payah cari di tepi jalan, cari dalam Facebook. Mesej dia, ustaz, saya ada masalah, saya tak faham hadis ni. Satu hadis kata macam ni, satu hadis kata macam ni, tolonglah saya ustaz, tolonglah. Dia pun minggu depan boleh buka. Dia pun jawab, kita pun terima kasih ustaz. Itu cara paling mudah kan, kenali siapa yang kita boleh buat rujukan. Bagi yang memang dah ada basic yang banyak, cuba cari dan sahkan dengan ustaz-ustaz juga, sahkan dengan orang yang mengetahui. Kita buat pengesahan. Dan bagi yang lebih advance lagi, dia boleh cari dalam buku-buku ni dan buat perbandingan dan lihat apa kata ulama. Buat kajian perbandingan. Kajian perbandingan amat penting. Tajuk pertama tadi saya beritahu mukadimah tadi pasal istilah kan. Ingatlah pasal istilah tadi saya sebut. Apa yang terbaik ialah buat perbandingan. Ini pun sama dalam bab yang kedua saya sebut, disiplin memahami kandungan hadis. Buat perbandingan. Ada orang buat perbandingan antara ustaz, boleh, antara ustazah, boleh, antara buku, boleh, antara laman web pun boleh. Bila kita buat kajian perbandingan, barulah kita dapat luaskan pandangan dan pemikiran. Saya rasa pada malam saya pada malam ni, saya harap apa yang saya huraikan ni insya-Allah boleh diperbaiki, dan saya berharap sangat apa yang saya beritahu malam ni dapat menambahkan sedikit sebanyak ilmu, menambahkan sedikit semangat, menambahkan sedikit sebanyak keinginan untuk mendalami ilmu ini. So minta maaf kalau ada yang datang nak saya huraikan hadis sahih maksud apa semua, itu bukan tujuan program ni lah. Tujuan ni adalah untuk memberikan guidelines, panduan. Kalau ada rezeki insya-Allah
Kalau rezeki kita buat kelas khas, kita bincangkan satu persatu, insya-Allah.